Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Taufik, salah satu pelajar daripada kursus Bahasa Melayu untuk Pelajar Nusantara, LMCM 1093. Saya ialah pelajar daripada Doktor Falsafah Program Sains Politik, Fakulti Sosial Sains dan Kemanusiaan. Pada kesempatan ini saya nak cuba ucapkan terima kasih kepada Puan Siti Nurhaliza sebagai pensyarah pada kursus kali ini. Beliau telah banyak meluangkan masa untuk mengajar pelbagai perkara pasal bahasa Melayu. Nah, meskipun kita belajar dalam keadaan wabak COVID-19 yang memerlukan kita belajar dalam talian dan tak boleh atau tak perlu bersemuka. Dalam video ini saya nak cuba berbagi sikit terkait mengenai beberapa pasal. Pasal pertama, pasal sistem panggilan di Indonesia dan di Palu, kota daripada kelahiran saya. Dalam bahasa Indonesia, sistem panggilan hormat tak sebanyak sistem panggilan yang ada dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Indonesia, panggilan hormat merujuk kepada semua penjabat, tokoh adat, pensyarah, cikgu dan lain sebagainya. Misalkan presiden, wakil presiden, menteri, dokter dan lain-lain sebagainya tu biasanya menggunakan kata yang terhormat. Sedangkan yang mulia biasanya hanya digunakan untuk presiden atau wakil presiden. Nah, meskipun demikian, panggilan hormat ni biasanya digunakan dalam bahasa rasmi dan tak dijumpai dalam percakapan seharian. Lain daripada itu, dalam bahasa panggilan hormat kepada sesiapa laki-laki dan sesiapa perempuan, iaitu bapa, ibu, berbeza dengan bahasa Melayu Malaysia, yakni sebutan tuan dan puan, di mana lebih dikhususkan kepada sesiapa yang tahu gelaran. Tuan dan puan lebih kepada sesiapa yang tak tahu gelaran, seperti gelaran yang berbahagia, datuk, yang mulia dan lain-lain, daripada tuan dan puan tersebut. Dalam bahasa lokal atau bahasa Palu, panggilan bapa ibu disebut dengan tuama dan ina. Kata ni bermakna sama dengan tuan dan puan dalam bahasa Melayu Malaysia. Ada pula istilah datuk, artinya yang mulia, tapi biasanya disebutkan khusus untuk raja atau keturunan raja, atau untuk tokoh agama yang spesial, seperti ada ulama karismatik, Datuk Karama. Nama asli Datuk Karama ialah Abdullah Raki, pembawa agama Islam pertama ke Kota Palu. Datuk ialah gelaran, sedangkan Karama ialah sebutan lain untuk Abdullah Raki. Pasal kedua saya nak coba berbagi dalam video ni ialah adat dan budaya Kota Palu. Adat dan budaya di Kota Palu berasaskan suku daripada suku Kaili, suku asli daripada kota ni. Pada kesempatan ni saya nak cuba untuk berbagi terkait atau mengenai adat berkahwin daripada suku Palu. Ada beberapa kebiasaan dalam berkahwin. Yang pertama, membuka dan melamar. Maknanya, artinya kedua-dua kata tersebut ialah pihak daripada laki-laki berkunjung kepada pihak daripada perempuan,
yang hendak dilamar dan menanyakan apakah perempuan yang dimaksud telah mendapatkan lamaran atau telah berkahwin dengan laki-laki lain. Apabila belum, maka keluarga daripada laki-laki yang berkunjung tadi langsung meminang atau melamar. Yang kedua, apabila lamaran tersebut diterima, maka pihak laki-laki menghantarkan membeli belah, artinya tokoh lembaga adat bersama dengan pihak daripada laki-laki menghantarkan wang membeli belah kepada pihak daripada perempuan untuk keperluan majelis perkahwinan. Nah, sekaligus serahkan isi persembahan sebagai pelengkap adat dalam menghantar wang membeli belah. Pada hari itu pula kedua-dua pihak memutuskan untuk hari akad perkahwinan. Nah, yang ketiga, menanggalkan rambut. Nah, artinya bercukur rambut seperti pada kening, tengkuk, dahi, tangan, dan kaki. Selanjutnya, malam pacar. Artinya memerahi kedua telapak tangan daripada kedua-dua calon pengantin. Biasanya dilakukan secara bergantian oleh keluarga terdekat atau keluarga dekat saja daripada kedua-dua calon pengantin. Selanjutnya ialah monikah, artinya akad nikah. Terakhir adalah mematua. Mematua artinya kunjungan pertama oleh pengantin perempuan ke rumah mertua. Dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan ngunduh mantu. Pasal ketiga dalam video ini ialah bahasa tabu di Kota Palu dan di Malaysia. Bagi masyarakat Palu ada beberapa bahasa yang tabu sangat. Mesti tak elok untuk diungkapkan. Misalkan kata binatang merujuk pada hewan. Okey, betul merujuk pada hewan. Akan tetapi binatang cenderung kepada makna tak sopan. Ada pula dalam bahasa Melayu Malaysia, walaupun dianggap sopan bagi orang Indonesia. Contohnya kata butuh. Butuh dalam bahasa Indonesia bermakna memerlukan. Akan tetapi dalam bahasa Melayu Malaysia bermakna alat kelamin laki-laki, ataupun buntut dalam bahasa Indonesia bermakna ekor, sedangkan bahasa Melayu Malaysia bermakna pantat atau anal. Ini pula tabu. Dan banyak lagi bahasa tabu dalam bahasa daripada Kota Palu dan Malaysia. Pasal keempat ialah pasal kategori kata dalam bahasa Melayu versus bahasa Indonesia. Ada 3 kategori. Yang pertama, kata sama tetapi berbeza makna. Misalkan kata bercinta dalam bahasa Indonesia maknanya berhubungan suami isteri, sedangkan dalam bahasa Melayu Malaysia maknanya menyatakan kasih sayang kepada orang lain. Contoh lain ialah jeruk. Bila di Indonesia maknanya dalam bahasa Indonesia maknanya ialah buah jeruk, sedangkan di dalam bahasa Melayu Malaysia bermakna buah-buahan, sayur, telur, ikan dan lain-lain yang telah diasamkan atau diasinkan. Atau kata kemarin dalam bahasa Indonesia maknanya 1 hari lepas dari hari ini, sedangkan dalam bahasa Melayu Malaysia adalah 2 hari lepas dari hari ini. Kategori kedua ialah kata berbeza makna, kata berbeza makna sama. Seperti bicycle dan sepeda. Bicycle dalam bahasa Melayu, sepeda dalam bahasa Indonesia. Maknanya sama. Kereta.
dan mobil. Kereta di Indonesia maknanya ya kereta api. Di Indonesia dalam bahasa Indonesia mobil, kereta. Karpet dan permaidani, epal dan apel, cuti dan libur. Nah, kategori ketiga, kata yang mempunyai sedikit berbeza bunyi. Kata yang mempunyai sedikit berbeza bunyi. Misalkan lemari dalam bahasa Indonesia, almari dalam bahasa Melayu Malaysia, kerusi bahasa Melayu Malaysia, dan kursi dalam bahasa Indonesia. Bahagian dalam bahasa Melayu Malaysia dan bagian dalam bahasa Indonesia. Garage bahasa Melayu Malaysia dan garasi dalam bahasa Indonesia. Immigration dan imigrasi dan lain-lain sebagainya. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada Puan Siti Nurhaliza selaku pensyarah dalam kursus kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.